Pengangkutan awam merupakan salah satu alternatif perhubungan di dunia. Ia dianggap sebagai satu nadi bergerak dan pendapatan bagi sesuatu masyarakat. Tetapi, berbagai juga masalah yang diadukan oleh masyarakat berkaitan dengan pengangkutan awam. Oleh itu, kajian kami memfokuskan tentang cadangan penambahbaikan dan kesan teknologi pengangkutan awam moden kepada masyarakat. Pengenalan pengangkutan awam di Malaysia mula dimajukan semasa pemerintahan penjajahan British dan rakaian pengangkutan negara kini meluas dan maju. Rakaian jalan raya Malaysia sangatlah besar, merakumi 63,445 km, termasuk 1,603 km di lebuh raya. Cara pengangkutan utama darat di Semenanjung Malaysia termasuk bas, kereta api dan teksi. Pengangkutan awam atau transit awam merangkumi segala sistem pengangkutan yang mana penumpang tidak bergerak menggunakan kenderaan sendiri. Pengangkutan awam biasanya dikenali sebagai pengangkutan umum dan biasanya diatur untuk menawarkan perkhidmatan berjadual dalam laluan tetap tanpa penempahan. Kebanyakan penumpang transit bergerak dalam lingkungan kawasan tempat di antara rumah mereka, tempat kerja, pusat beli belah maupun institusi pendidikan. Kini, pengangkutan awam bukanlah asing lagi untuk rakyat Malaysia. Banyak penubuhan dan pengubahsuaian telah dilakukan masa ke semasa. Yang kita dapat lihat sekarang, MRT. Malah MRT sedang dijalankan untuk ditubuhkan pada masa akan datang. Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk mengkaji kesan teknologi sistem pengangkutan awam darat kepada rakyat Malaysia. Latar belakang kajian. Sebelum wujudnya pengangkutan awam moden di Tanah Melayu, orang Melayu lebih giat menggunakan pengangkutan air. Pada masa itu, sungai dan lautan menjadi peranan yang utama yang sangat penting kepada orang Melayu untuk berhubung dengan dunia luar. Terdapat pelbagai perahu yang kecil dan kapal layar yang melalui lautan dari pelabuhan ke pelabuhan. Pada abad ke-19, orang Inggeris mula menjelajahi Tanah Melayu dan memperkenalkan pengangkutan awan darat. Mereka menganggap pengangkutan awan darat lebih berkesan dan efisien pada masa itu. Kini dapat dibuktikan dengan kepelbagaian pengangkutan awan darat di Tanah Melayu, antaranya bas, kereta api dan teksi. Sistem pengangkutan awam darat. Dalam kajian ini, terdapat beberapa isu yang menjadi punca untuk sistem pengangkutan awam darat di Malaysia. Isu-isu tersebut berdasarkan isu semasa yang sering terjadi setiap hari dalam menggunakan pengangkutan awam darat. Yang pertama, sistem pengangkutan awam darat di Malaysia semakin hari semakin maju. Namun sedemikian, terdapat persoalan. Adakah sistem pengangkutan awam darat pada masa ini dapat menampung penumpang yang semakin pesat? Ini kerana jumlah populasi di Malaysia semakin meningkat saban tahun. Dengan ini, dalam satu masa di stesen bas ataupun kereta api dan mahupun teksi terlalu padat dan menjadikan penumpang berhimpit-himpit dan berebut untuk menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam darat. Yang kedua, kecekapan masa atau jangka masa untuk sampai ke suatu destinasi juga merupakan antara masalah yang timbul. Masalah masa sering berlaku di antara pengangkutan bas dan teksi. Ini kerana kesesakan lalu lintas, malah kereta api juga kadang-kala kelewatan atau mengalami masalah teknikal. Di Malaysia, sistem pengangkutan awam merupakan antara aspek yang terpenting di dalam sistem perhubungan sama ada bagi masyarakat yang tinggal di bandar maupun masyarakat yang tinggal di luar bandar. Kajian ini juga dapat mengetahui atau menilai kecekapan dan kemajuan perkhidmatan pengangkutan awam darat di negara ini. Bagi mengenal pasti tingkat keinginan pengguna pengangkutan awam darat di Malaysia pada umumnya, dua objektif kajian yang utama yang telah kami titik beratkan agar tercapainya penyelesaian tentang masalah kualiti pengangkutan awam darat, iaitu
Yang pertama, menambah kecekapan sistem pengangkutan awam di darat supaya lebih efisien dan teratur untuk digunakan oleh masyarakat. Dan yang kedua, menggalakkan lebih ramai masyarakat menggunakan kenderaan awam kerana pelbagai kebaikan dan juga keuntungan yang dapat kita perolehi jika kita menggunakan kenderaan awam. Baik, seterusnya adalah proses kajian. Jadi di mana anda boleh lihat di sebelah ini adalah kitaran proses kajian yang kami jadikan sebagai panduan untuk menjalankan proses kajian ini. Baik, jadi tujuan kami membuat kitaran proses kajian ini adalah untuk memastikan kajian kami berjalan secara lancar dan teratur. Jadi apa yang anda dapat lihat, langkah pertama yang kami ambil adalah dengan mengenal pasti objektif kajian, di mana saudara Faris telah pun membentangkan ini sebentar tadi. Seterusnya kami membuat pemerhatian di kawasan kajian. Lalu kami mengenal pasti majoriti golongan yang kerap menggunakan pengangkutan awam. Selepas itu kami menghebahkan soal selidik, iaitu Google Form secara atas talian. Lalu kami menganalisis data-data daripada hasil dapatan Google Form tersebut. Dan akhir sekali kami membuat rumusan serta memberikan cadangan penambahbaikan dalam sektor pengangkutan awam di darat di Malaysia. Metodologi ini adalah cara ataupun kaedah yang digunakan untuk mencapai suatu objektif. Jadi dalam proses kajian ini, kaedah yang kami gunakan adalah dengan merujuk surat khabar, internet, blog serta kami mengumpul data-data primer di mana kami sendiri meninjau ke kawasan-kawasan seperti stesen bas, teksi dan juga kereta api. Oleh disebabkan kami semua terjejas dengan masalah COVID-19, jadi kami memilih untuk meneruskan kajian ini secara atas talian di mana kami meneluarkan Google Form. Ini soal selidik secara awam. Oleh sebab itu, data-data sekunder yang kami peroleh adalah dengan menganalisis hasil dapatan soal selidik tersebut, di mana anda semua boleh lihat pada pembentangan saudara Luqman. Okey, untuk definisi kata kunci ni pula, kami ada 4 kata kunci yang penting yang mencerminkan kajian kami ini, ialah yang pertama sistem pengangkutan awam dan darat. Okey. Setiap kata kunci ni ada maksud dia tersendiri. Okey, yang pertama ialah sistem. Sistem membawa maksud cara untuk melakukan sesuatu dengan teratur. Okey, nombor 2, pengangkutan. Pengangkutan bermaksud maksud pembawaan barang dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Okey. Nombor 3, awam. Awam ni bermaksud terbuka kepada semua orang. Maksudnya lebih jelas lagi, dia tak spesifik kepada sesetengah golongan saja. Okey, untuk darat pula, darat ni dia bermaksud kepada lawan kepada udara dan lautan. Jabatan kajian. Saya akan menerangkan tentang maklumat-maklumat yang telah kami peroleh daripada soalan-soalan yang telah kami tanya kepada responden, iaitu pelajar UTM dalam bentuk Google Form. Saya akan memfokuskan tentang 4 perkara utama, iaitu jenis pengangkutan, harga tiket, destinasi dan tahap keselesaan pengangkutan awam. Untuk yang pertama, iaitu jenis pengangkutan, apakah pengangkutan awam yang sering anda gunakan? Peratusan tertinggi memilih adalah bas, iaitu 54% berbanding dengan teksi dan kereta api. Ini menunjukkan bas senang didapati di luar atau di dalam bandar. Yang kedua adalah harga tiket. Berapakah harga tiket yang sering dikenakan? Purata harga 1 hingga 5 ringgit adalah yang tertinggi, iaitu 38%, berbanding dengan yang kedua tertinggi, iaitu 6 hingga 10 ringgit sebanyak 30%. Ini menunjukkan bahawa harga tiket untuk pengangkutan awam adalah berpatutan dan tidak terlampau mahal. Yang ketiga adalah destinasi. Soalannya, ke manakah destinasi yang sering anda tuju? Ramai yang memilih bandar, iaitu 52%, berbanding dengan kolej atau universiti, iaitu 28%. Yang ketiga tertinggi adalah luar bandar, iaitu 14%. Ini menunjukkan bahawa responden memilih untuk menggunakan pengangkutan awam dalam jarak yang terdekat.
Soalan yang terakhir adalah berkaitan dengan tahap keselesaan. Soalannya, dari skala 1 hingga 5, apakah tahap keselesaan anda sebagai pengguna? Ramai yang memilih tahap 4, iaitu baik, dengan peratusan 52%, dan ada juga yang memilih tahap 5, iaitu 10%. Dan tiada responden yang memilih tahap 1, iaitu tidak memuaskan. Ini menunjukkan pengangkutan awam darat perlu sedikit penambahbaikan. Okey, untuk cadangan penambahbaikan pula, kami ada sediakan 4 cadangan penambahbaikan yang utama. Okey, yang pertama sekali, menambah bilangan pengangkutan awam pada waktu puncak. Okey, pada waktu puncak ni macam yang kita tahu, waktu pagi, waktu rehat tengah hari dengan waktu orang balik kerja. Tiga waktu ni memang ramai sangat orang yang permintaan untuk menggunakan kenderaan awam tu memang tinggi. Jadi untuk mengatasi permintaan yang tinggi tu, okey, patutnya bilangan pengangkutan awam tu pun tinggi pada waktu puncak ni. Okey, yang kedua, penyelenggaraan perkhidmatan secara berkala. Okey, ini lebih kepada kenderaan tu sendirilah. Kenderaan tu patutnya diservis ikut sela masa yang ditetapkan, supaya nanti dalam perjalanan tak adalah tiba-tiba rosak, lepas tu waktu perjalanan pun terganggu. Okey, yang ketiga pula, mengenakan harga yang berpatutan kepada sesetengah golongan. Okey, sesetengah golongan ni yang kita lebih spesifikkan dia kepada macam student, pelajar, warga emas ke, orang-orang B40 ke. Okey, diorang ni patutnya harga diorang kena berpatutan sikit lah, supaya pengangkutan awam ni lebih banyak digunakan. Okey, untuk yang terakhir sekali, menyediakan pengangkutan awam di kawasan pedalaman. Okey, seperti yang kita tahu, dekat kawasan pedalaman ni tak banyak pengangkutan awam yang ada. So kita kena banyakkan lagi, sebab ada anak-anak mereka yang dekat kawasan pedalaman sana yang masih belajar, masih sekolah lagi, memerlukan kenderaan itu untuk pergi ke sekolah setiap hari. Okay, kalau kita rakyat boleh dapat kemudahan pengangkutan awam ni, mereka juga rakyat, so mereka pun layak dapat kemudahan ni. Sebagai kesimpulan, kami telah menguraikan beberapa aspek penting, antaranya iaitu latar belakang kajian, objektif kajian dan juga penyataan masalah daripada pengguna. Kami juga telah mengamati perilaku pengguna dengan cara mengumpulkan data persepsi pengguna pengangkutan awam yang dilakukan dengan cara mengedarkan borang soal selidik. Pelbagai cadangan penambahbaikan perkhidmatan pengangkutan awam darat diperoleh daripada kajian ini yang boleh diusulkan kepada pihak yang bertanggungjawab bagi menaikkan lagi mutu perkhidmatan awam di negara kita. Justru, penyelesaian ini didapati dapat mengurangkan sedikit sebanyak masalah yang dihadapi oleh pengguna perkhidmatan awam ini dan seterusnya dapat mengurangkan tekanan dalam kalangan pengguna. Keselesaan dalam menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam ini akan mempengaruhi dan menyumbang kepada peningkatan kualiti hidup penduduk, khususnya penduduk yang tinggal di bandar yang menggunakan perkhidmatan awam darat ini untuk pergi ke kerja, ke sekolah atau sebagainya. Tidak lupa juga kepada penduduk yang tinggal di luar bandar yang mungkin sebilangan kecil tidak mempunyai kenderaan sendiri dan bergantung kepada perkhidmatan awam. Oleh itu, kita dapat berjayakan objektif kajian ini, iaitu untuk menggalakkan lebih ramai rakyat di negara ini untuk lebih menggunakan perkhidmatan awam darat dan juga meningkatkan kecekapan sistem pengangkutan awam darat.